Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita membincangkan buku teks tahun 4 muka surat 51, tajuk bab 2 lagi iaitu manusia. Hari ini kita nak membincangkan uji minda KSSR tahun 4 buku teks Semakan. Okey, sains. Mari kita lihat soalan pertama. Uji minda. Jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Maksudnya bolehlah jawab dalam buku apa-apa pun, tak kisahlah. Ikut pada cikgu awak suruh buat yang mana. Okey, nombor 1. Darjah di bawah menunjukkan organ-organ yang terlibat semasa proses pernafasan dalam badan manusia. Dekat situ adalah organ pernafasan, ada P, ada Q dan juga ada R. P ni apa? Hidung atau mulut lah kan? Biasa hidung lah. Dekat sini Q adalah trakea dan R adalah peparu. Jadi nama ke organ, saya ulang, P adalah hidung, Q adalah trakea, R adalah peparu. Okey, sebenarnya P ni kita boleh hidung atau mulut, tapi kalau yang kita tengok label ni dia suruh buat kat hidung kan. So hidung lah. Dan biasalah kalau kita bernafas kita akan pakai hidung, walaupun mulut pun boleh masuk juga udara kita kira hidung. Okey, B. Susun organ di atas mengikut laluan menghembus ataupun penghembusan nafas yang betul. Maksudnya hembus nafas. Jadi kalau nak susun hembus nafas, mestilah mula daripada dalam kan. Masa tarik PQR, P masuk Q masuk R. Bila hembus mestilah daripada R. So jawapannya R Q P. Mudah kan? Okey. C. Apakah yang akan berlaku jika seseorang kerap terdedah kepada udara yang tercemar? Agak-agaknya lah, kalau kita ni asyik kena udara tercemar je. Ataupun contohnya kalau kita ni hidup dengan orang yang isap rokok sebelah kita, hari-hari menghadap dia merokok. Kan? Jadi mulut kita tercemar. Ataupun kita hidup di kawasan pembuangan sampah yang sentiasa busuk di kawasannya. Ataupun kita hidup dekat kawasan yang banyak sangat kekotoran ataupun bahan binaan. Kan? Jadi udaranya tak bagus. Apa yang akan berlaku jika kita kerap terdedah kepada udara yang tercemar? Maka pernafasan kita boleh terganggu ataupun kita boleh terkena sesak nafas. Macam-macam jawapan. Kita boleh terkena sesak nafas ataupun sistem pernafasan kita terganggu. Okey? Dan kemungkinan kita juga boleh kena asma. Tu saya tak pastilah, tapi kemungkinan boleh kena sebab kita selalu sangat terdedah kepada benda-benda yang kotor terhadap diri kita lah, udara kita. Okey. D. Tandakan right bagi pernyataan yang betul. Udara yang disedut masuk mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Ya ke? Betul tak ni? Dia kata udara yang disedut masuk lebih karbon dioksida ke? Tidak kan? Karbon dioksida lebihnya masa keluar. Yang lebih masa masuk ni adalah oksigen. Jadi dekat sini jangan tanda right, jangan pangkah juga. Okey? Biarkan kosong. Bawah. Udara yang dihembus keluar mengandungi kurang oksigen berbanding dengan udara yang disedut masuk. Maksudnya udara yang kita keluarkan kurang oksigen berbanding udara yang kita masuk. Kan? Betul lah kan? Sebab kita masuk, kita tarik nafas, sedut oksigen banyak. Bila kita hembus keluar, oksigen sikit. Jadi yang ini betul, tandakan right dekat sini. Okey? Ingat kalau soalan macam ni dia tak suruh pangkah, jangan pangkah untuk yang salah. Faham Okey, jom kita pergi lagi. Seterusnya, pada muka surat ke-52. Okey. Carta palang di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang kesan jenis aktiviti terhadap kadar pernafasan manusia. Bila kita dengar ayat ni, soalan 2 ni adalah soalan macam soalan struktur lah. Biasanya soalan dekat kertas 2. Sains, okey. Jadi, bila kita tengok saja soalan macam ni, first kali kita kena tahu bahawa yang di bawah ni adalah PM ataupun pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang di atas ini dipaksi Y, dipaksi X, dipaksi Y adalah PB ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okey, iaitu bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Okey. Ini adalah aktivitinya. Okey, jenis aktiviti. Membaca, berjalan dan berlari. Kita tengok membaca, bilangan pergerakan dada dia taklah banyak sangat. Berjalan ada tinggi sikit daripada membaca. Tetapi bila berlari dia berada pada tahap yang paling tinggi. Maksudnya paling aktif lah. Okey. Soalan pertama. A. Tulis satu pemerhatian berdasarkan maklumat daripada carta palang di atas. Okey, bila kita nak jawab soalan pemerhatian, kita biasa akan ambil satu yang paling tinggi ataupun satu yang paling rendah.
Kemudian kita bandingkan dengan yang lain. Okey, jadi untuk A ni pemerhatian dia adalah kita ambil berlari lah paling tinggi kan. Okey. Aktiviti berlari menghasilkan bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Ni, yang ni kan PB tadi. Paling tinggi. Saya ulang. Aktiviti berlari menghasilkan bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit paling tinggi. Titik. Okey. Ataupun nak boleh cakap aktiviti berlari menghasilkan bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit lebih tinggi berbanding berjalan dan membaca. Awak boleh cakap berbanding berjalan dan membaca. Kalau awak cakap lebih tinggi lah, lebih tinggi berbanding berjalan dan membaca. Tapi kalau awak sebut paling tinggi, dah tak payah tulis yang lain. Okey, jadi saya ulang lagi sekali. Ayat paling senang, jenis aktiviti berlari menghasilkan bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit paling tinggi. Titik. Itu dah cukup mantap ayat dia. Okey. Okey, yang kedua B. Berikan satu inference. Okey, inference. Inference apa? Sebab daripada pemerhatian. Kan mesti mula dengan kerana atau kita mula dengan sebab lah. Berdasarkan pemerhatian kamu di atas. Maksudnya kita kata berlari tu, kenapa kita cakap berlari tu menghasilkan pergerakan paling tinggi? Naik turun dada paling banyak kan? Jadi jawapan dia, inference ni kenapa? Kerana apa? Kerana kita lebih kerap bernafas. Ataupun kita boleh jawab, kerana berlari lebih kerap bernafas. Ataupun kerana berlari lebih, ataupun kita ambil yang paling senang lah, kita guna paling kerana aktiviti berlari paling banyak paling banyak bernafas. Ataupun kerana berlari boleh lah tu, paling banyak bernafas Kalau nak ayat cantik lagi macam ni, kerana aktiviti berlari paling banyak menarik dan menghembus nafas. Yang itulah pakai yang tu. Kerana aktiviti berlari paling banyak menarik dan menghembus nafas. Itu boleh. Ataupun kerana berlari paling aktif pun boleh juga diterima. Okey. Jadi apakah kesimpulan apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan di atas? Okey, kesimpulan kat sini kita lihat dia ada sekuen kan. Kita tengok, memang kalau kesimpulan kita kena ambil semakin PM semakin PB. Semakin apa jenis aktiviti, semakin apa bilangan pergerakan dada menaik dan menurun ni kan. Okey, jadi jawapan untuk kesimpulan kat sini adalah, nampak, membaca, berjalan, berlari. Maksudnya aktiviti dia semakin aktif ke semakin tak aktif? Semakin aktif kan. Jadi bila semakin aktif, kita cakap semakin, kesimpulan semakin aktif jenis aktiviti, semakin tinggi bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Titik. Tulis penuh. Okey, saya ulang. Kesimpulannya, semakin aktif jenis aktiviti, semakin tinggi bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Ataupun semakin banyak pun boleh. Okey. Itu jawapan untuk kesimpulan. Faham Jadi ini biasanya ditanya dalam kertas 2 sains soalan 7 dan soalan 8 lah. Ataupun dalam soalan objektif dia boleh tanya bila-bila masa dia nak, daripada nombor 1 sampai 40 tu. Okey. Jadi jangan anggap dia sebagai soalan kertas 2 sahaja. Okey, seterusnya nombor 3. Apakah maksud perkumuhan dan penyah tinjaan? Okey, sudah lari pula. Okey, apakah maksud perkumuhan dan penyah tinjaan? Yang A tu, 3A. Okey. Perkumuhan apa dia? Perkumuhan adalah, ataupun perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan yang tidak diperlukan dari badan. Saya ulang. Perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan yang tidak diperlukan
daripada badan ataupun dari badan. Okey. Okey, penyah tinjaan pula. Penyah tinjaan ialah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Buang air besar kan. Penyah tinjaan ialah proses penyingkiran singkir tinja. Tinja tu najis lah, tahi lah kan. Dari dubur. Jadi perkumuhan ada 3. Nanti kita tengok yang kat bawah tu. Okey, kalau penyah tinjaan buang air besar saja. Okey, jom kita tengok B. Nyatakan hasil bagi setiap organ perkumuhan di bawah. Okay, hasil bagi setiap organ perkumuhan di bawah. Okey, yang pertama 3B1. Gambar apa tu? Gambar peparu. Jadi peparu ni apakah hasil dia? Dia tak tanya ini organ apa. Kadang-kadang saya tengok awak jawab bila saya keluarkan soalan ni dalam peperiksaan atau ujian. Mereka akan jawab. Yang pertama tu peparu. Yang kedua tu kulit. Yang ketiga tu ginjal. Salah. Jangan jawab macam tu. Jawabnya adalah tengok soalan dia tanya apa. Dia nak hasil. Okey, hasil. Jadi hasil yang pertama, peparu menghasilkan apa? Karbon dioksida dan wap air. Saya ulang. Karbon dioksida dan wap air. Okey, yang kedua kulit menghasilkan apa? Kulit menghasilkan peluh. Okey. Dan yang ketiga ginjal. Ginjal menghasilkan air kencing. Air kencing. Mudah kan? Okey, dah berapa ulang dah kan? Kalau tengok dah ulang sebenarnya benda ni Okey. Seterusnya kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat. Raja di bawah menunjukkan satu gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey, kat situ ada gambar manusia sedang tutup hidung. Sebab dia bau busuk dekat dalam tu sampah tu. Yang pergi duduk depan tu sampah tu buat apa? Pergilah jauh-jauh kan. Tak apalah sebab dia nak bincang pasal ni. Okey, A. Namakan organ deria yang terlibat dalam gerak balas di atas. Organ deria. Organ deria jawapan dia mestilah organ. Organ kita yang terlibat adalah apa? Hidung kan. Jadi jawapan dia hidung. B. Nyatakan rangsangan dan gerak balas yang terlibat. Rangsangan dia bau busuk kan. Gerak balas yang terlibat, murid itu menutup hidungnya. Murid itu menutup hidungnya. C. Apakah kepentingan gerak balas terhadap rangsangan tersebut? Kenapa pentingnya gerak balas terhadap rangsangan ni? Kenapa kita kena tutup hidung? Apa kepentingan dia? Kalau tak tutup hidung tak boleh ke? Jawapan dia kenapa? Kenapa penting? Kerana sekiranya tidak bergerak balas boleh menyebabkan sistem pernafasan kita tercemar dan terganggu. Okey, kerana sekiranya tidak bergerak balas boleh menyebabkan sistem pernafasan kita terganggu dan tercemar. Okey. Seterusnya soalan 5. Okey. Nyatakan satu tabiat yang dapat mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan. Jelaskan. Okey, banyak tabiat yang kita dah belajar. Isap dadah kan, ataupun penyalahgunaan dadah tu kan. Kemudian hisap gam dan juga minum-minuman beralkohol, dan juga sebenarnya merokok pun boleh kita masukkan. Tapi kalau dia nak suruh satu, mungkin kita boleh ambil inilah, minum minuman beralkohol ataupun hisap minum arak, senang kita lah kan. Jadi apakah tabiat dia adalah minum arak, dan jelaskan macam ni. Minum arak menyebabkan gerak balas kita menjadi lambat. Okey, rangsangan kita akan lambat, dikesan dan menyebabkan gerak balas tu lambat lah. Okey, jadi ayat yang awak boleh buat macam ni. Dengan minum minuman beralkohol, kita akan hayal dan menyebabkan gerak balas menjadi lambat. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan sekiranya kita sedang memandu. Itu salah satu contoh jawapan. Okey, saya rasa sampai situ saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan bab baru selepas ini pada muka surat 53, tajuk haiwan. Okey, jadi teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.